Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini Sabtu 8 Jumadal Ula 1444 bersamaan dengan 3 bulan 12 2022, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran dan juga mentadabbur ayat-ayatnya, yang kita berharap, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Ta'ala qabulkan amalan kita, Allah Ta'ala cerahkan dada kita, buka hati kita untuk menerima cahaya hidayah yang terkandung dalam Al-Quran ini, yang menjadi panduan kepada kita dalam hidup ini untuk meneruskan perjalanan menuju kepada keredaan Allah Azza wa Jalla dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok, sehingga melayakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pelajar sekalian, kita mula suratul Hasyri, surah yang ke-59. Suratul Hasyri, surah yang ke-59, ayat 24 ayat. Ayat dia tak banyak, 24 ayat. Surah ini madaniyatun, surah yang diturunkan di Madinah. Suratul Hasyri ini panjang cerita dia, dan nanti dalam perbincangan tentang muqaddimah nanti kita akan bincang. Sebagai memohon keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla, kita akan baca dulu 2 ayat daripada surah ini sebagai permulaan, kemudian kita pergi kepada huraiannya, perbincangan tentang intisari, fadilat dan juga isi kandungannya, insya-Allah. Pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1224. 1224. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
balik kita kepada muqaddimah. Tengok balik muqaddimah surah. Muqaddimah suratul Hasyri, apa yang dibincangkan dalam tafsir pimpinan. Dalam pimpinan dia mula dengan surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Surah Madaniyah, makna surah itu diturunkan di Madinah. Suratul Hasyri Madaniyatun. Apa makna Madaniyah? Diturunkan di Madinah. Sesalah. Nampaknya tidak ada perbincangan panjang di sini. Tak ada khilaf-khilaf. Maka Madaniyah berarti setakat itu je. Wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai di kalangan ulama tafsir telah sepakat mengatakan surah ini Madaniyatun. Mengandungi 24 ayat. Ayat dia ada 24. Tasmiyatus surah. Kenapa dinamakan suratul Hasyri? Kenapa ayat ini dipilih suratul Hasyri? Mesti ada sebab. Sebab dianya tengok dalam muqaddimah kita tu. Dinamakan suratul Hasyri. Apa makna al-hasyru? Al-hasyru makna apa? Peristiwa berhimpunnya pihak musuh. Musuh berkumpul satu tempat. Itu nama suratul Hasyri. Musuh berkumpul di satu tempat untuk apa? Untuk nak lawan Islam. Itu ya kerja dianya. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa, dan di awal surah Tuhan kata apa tadi? Huwallazi akhrajal ladzina, ayat kedua tu. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwalil hasyri. Allah lah yang telah mengusir keluar orang-orang kafir. Kafir di sini Yahudi yang berada di Madinah, dari kampung halamannya di Madinah pada julung-julung kali, kerana mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatlah dia panggil al-ijla'. Puak Yahudi ni dihalau keluar 2 kali. Mula-mula daripada Madinah ke Khaybar, kemudian mari zaman Sayyidina Umar dihalaunya keluar sampai ke Syam. Itu dia panggil li awwalil hasyri. Maka nama surah ini yang pertama nama dia suratul Hasyri. Mana dalil dia? Dalil dia daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah qala qultu li ibni Abbas. Aku tanya Ibnu Abbas tentang suratul Hasyri. Qala nazalat fi Bani Nadir. Surah ini turun menceritakan tentang kejahatan Yahudi Bani An-Nadir. Bani An-Nadir. Jadi nama dia suratul Hasyri sebab ayat yang kedua tu huwallazi atani li awwalil hasyri. Li awwal hasyri. Daripada Madinah dihalau ke Khaybar. Kemudian al-hasyru tsani, pengusiran kali yang kedua pada zaman Sayyidina Umar. Oleh kerana Sayyidina Umar ni dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak berkumpul 2 agama di semenanjung tanah Arab. La yajtami' dinani fi jaziratil Arab. Tak boleh kumpul 2 agama. Sedangkan Khaybar masih lagi dalam jazirah. Maka Umar halau mereka keluar pergi ke Syam. Sebab itulah Yahudi dia berkumpul di Syam. Tapi dalam peta besar dunianya dia kata Madinah tu hak dia. Tengok dalam peta besar Zionis mengatakan bahawa Madinah masih lagi dalam peta besar dia. Tapi insya-Allah itu angan-angan yang tidak akan kesampaian. Ada orang berangan-angan dapat, tapi angan-angan Yahudi ni insya-Allah tak dapat. Tidak dapat. Bahkan mereka berkumpul di Syam untuk apa? Untuk berlakunya peperangan besar di antara Muslim dengan mereka di akhir zaman. Bila wallahu alam.
Itu nama yang pertama, suratul Hasyri. Nama yang kedua, summiyat aidan bi surati Bani Nadir. Dinamakan juga dengan nama surah Bani An-Nadir. Tulis An-Nadir dengan nun dad yara, surah Bani An-Nadir. Sebab apa surah Bani Nadir? Kerana dia mengandungi kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir dalam peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Yahudi yang membatalkan perjanjian. Maka Nabi kita halau mereka keluar dari Madinah. Jadi dua nama lah dia. Dua nama. Jadi tadi hadis tadi, kisah soalan Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas itu sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kenapa Ibnu Abbas dia tak nak namakan suratul Hasyri? Ini kata Ibnu Hajar, ka'annahu, seolah-olah macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tak suka dengan nama Al-Hasyri. Dia bimbang takut orang terkeliru, sebab Al-Hasyri salah satu daripada ciri-ciri hari kiamat. Hari kiamat tu hari perhimpunan manusia. Sedangkan ayat ini tidak kiamat. Kiamat kecil bagi Bani Nadir, sebab mereka diusir keluar dari Madinah. Maka kata Ibnu Ashur, banyaklah panjang perbahasan ulama ni, kenapa Ibnu Abbas tak nak namakan dia suratul Hasyri, bila Ibnu Jubair namakan dia dengan surah yang masyhur, surah Al-Hasyri. Ibnu Abbas kata Bani Nadir. Jadi kata di Ibnu Ashur, dia kata boleh jadi Ibnu Abbas nak beritahu surah ini ada dua nama. Surah ni ada dua nama. Nama yang pertama suratul Hasyri, nama yang kedua surah Bani An-Nadir. Cerita Bani Nadir ni kita tunggu dalam perbincangan nanti, insya-Allah. Selesailah kita dari sudut tasmiyatus surah, dari sudut nama surah. Dan jelaslah kepada kita juga surah ini turunnya di Madinah. Sekarang kita berpindah kepada intisari kandungan mengikut tafsir pimpinan. Intisari kandungan mengikut tafsir pimpinan. Intisari kandungannya antara lain, tengok pelajar mukaddimah pimpinan tu. Antara lain menerangkan kisah pengusiran sepuak kaum Yahudi yang tinggal di Madinah disebabkan khianatnya terhadap Nabi dan umat Islam. Khianat sungguh. Dia Bani Nadir ni Yahudi di Madinah ada 3 kumpulan. Nanti di ujung nanti saya cerita sebagaimana yang telah kita tulis dalam buku ni. Tuan-tuan boleh baca buku Madinah ini, Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah, dalam buku ni kita telah huraikan kisah Bani Nadir dan juga Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tengoklah. Mereka ditimpakan azab yang demikian, tengok dalam Quran kata, mereka ditimpakan azab yang demikian kerana mereka menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah, sesiapa yang menentang perintah Allah, maka sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Kemudian Allah menerangkan perihal orang-orang Islam dari kaum Muhajiri dan Ansar yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat mereka yang mulia dan terpuji. Dalam surah ni kita akan kenal beberapa sifat sahabat Nabi radhiyallahu anhum, iaitu dari kalangan Muhajiri dan Ansar yang begitu prihatin dengan sahabat-sahabat dia. Serentak dengan itu disebutkan perihal umat Islam yang terkembang dan datang sesudah itu. Dalam ayat, dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami
dan bagi saudara-saudara kami yang mendahulu kami dalam iman, dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belah kasihan dan rahmat-Mu. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan mengenai Al-Quran yang mengandungi berbagai-bagai pengajaran dan menjadi hidayah petunjuk. Kalau sekiranya, tengok ayat, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah terbelah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni, kalaulah Al-Quran itu diturunkan ke atas sebuah gunung dan gunung itu diberi akal fikiran untuk memahami kandungan Al-Quran, tentulah ia akan khusyuk serta pecah belah kerana takut gerun kepada kemurkaan Allah. Juga jika ia mencuaikan suruhannya dan melakukan larangannya, maka bagaimana halnya manusia yang masih keras membatu hatinya dan masih berdegil dalam keingkarannya. Jadi itu mukaddimah dalam tafsir. Sekarang ini kita balik kepada mukaddimah tafsir Al-Muharrar. Maqasidus surah, boleh, objektif surah. Surah ni apa dia objektif dia? Yang pertama, al-hadithu an ghazwati Bani Nadir. Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah peperangan dengan Bani Nadir dan nasrillahi li'ibadihil mu'minin, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala tinggalkan puak-puak kafir dalam kesesatan wal iyaz billah. Mana orang beriman mendapat bimbingan, puak kafir duduk dalam sesat, nak gimana puak demo? Jawabnya tak gimana dah. Kemudian yang kedua, zikru janibin min asma'illahi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, wa sifatihil ula, dan sifatnya yang maha tinggi. Allah Ta'ala sebut nama-nama dia yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian kita berpindah kepada mawdu'atus surah, poin-poin utama yang terkandung dalam surah ini. Untuk senang kita catat, kita buat secara bernombor. Yang pertama, Allah Ta'ala iftatahatis surah Al-Hasyri, uftutihat, makna dimulakan, dibukakan surah ini dengan bitanzihillahi ta'ala, dengan mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak layak. Dia mula dengan sabbaha lillah, maha suci Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak layak. Wa izhar, dan menzahirkan kemuliaan Allah dan hikmahnya dalam mentadbir seluruh perkara ini, semua perkara ini. Jadi Allah Ta'ala mula dengan apa? Membersihkan dirinya daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, segala perkara yang kekurangan tidak ada. Yang kedua, al-hadisu an ghazwati Bani Nadir. Allah cerita kepada kita tentang peperangan Bani Nadir dan bagaimana Allah Ta'ala mudahkan urusan orang muslimin untuk menghalau mereka keluar daripada Madinah. Sedangkan ma'amakanu ali minal mana'ah, dia ada kota besar. Yahudi Bani Nadir ini, dia punya kota di Madinah tu bukan senang nak masuk. Tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia jadi takut, jadi gerun. Orang kata kia dah, takut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia minta nak keluar. Mudah, bukan senang orang nak keluar.
Dia kata dia duduk dalam kota dia al-husun, kota yang begitu besar, wal uddah, dan juga persiapan kelengkapan tentera yang begitu banyak. Ini Yahudi Bani Nadir. Tapi senang ya Allah Ta'ala buka hati dia, campak dalam hati dia perasaan gerung takut. Dia kata kita lari lah. Dia minta nak keluar dan Nabi kita halau mereka keluar. Dia benar bawa barang-barang sekadar unta dia boleh bawa ya. Itu ya, orang lain tak ya. Tinggal sini ya. Main besar, nak tunjuk besar kepala sangat ya. Yang ketiga, al-hadisu an taqsimi amwali Bani Nadir. Allah Ta'ala juga menceritakan dalam ayat ini tentang pembahagian harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Dan hikmah Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pembahagian yang cukup cantik. Dia panggil ahkamul faid. Tanda ni pelajar. Harta rampasan, mana kalau kita pergi perang dengan kafir, berlaku peperangan, pertempuran, harta yang kita dapat yang ditinggal tu nama dia ghanimah. Nama apa? Ghanimah. Tapi kalau kita pergi dia lari, tak payah berperang, harta dia tu nama dia faid. Faid, fa ya hamzah, faid. Mana faid ni harta rampasan yang diambil daripada yang ditinggalkan oleh kafir tanpa peperangan, itu dia panggil faid. Poin yang keempat, as-sana'u 'alal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala puji orang muhajirin dan ansar dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Sebab apa? Sebab mereka begitu baik, bersimpati sangat dengan sahabat-sahabat yang datang dari jauh meninggalkan harta. Maka panjanglah ceritanya, tunggu dalam ayatnya nanti insya-Allah. Allahu Akbar. Dan juga doa orang yang datang kemudian kepada orang yang awal cukup harmoni. Ini yang dikatakan kestabilan. Kestabilan. Kalau setakat berebut sikit, berebut sama-sama itu tak panggil stabil tu. Kestabilan ni maknanya kita dapat kemenangan mutlak. Yang kelima, kashfu dakhailil munafiqin. Mendedahkan permainan-permainan konspirasi, perancangan jahat, langkah-langkah sumbang yang dibuat oleh munafiqin yang bersepakat dengan puak-puak Yahudi di Madinah untuk menentang Nabi sallallahu dan umat Islam. Baik, ini mainan munafikin ni dahsyat, licik, penuh dengan konspirasi, tipu daya, dan banyak orang panggil dalam istilah sekarang ni langkah-langkah yang dibuat oleh puak-puak munafikin yang bersekongkol dengan Yahudi semata-mata kerana nak melawan umat Islam. Dan Allah Ta'ala sebut juga beberapa sudut akuan-akuan, perkataan-perkataan, sumpah-sumpah mereka yang bohong dan janji-janji mereka yang tidak ditunaikan. Jadi kita akan dedahkan nanti tembelang munafikin untuk kita tadabbur, ambil pengajaran bahawa orang yang suka bersumpah, orang yang suka berjanji palsu, orang yang tak ada pendirian ini, iaitulah perangai munafikin semata-mata nak menjatuhkan umat Islam. Yang keenam, wasfu Bani Nadir wal munafiqin bil jubni. Allah Ta'ala sifatkan Bani Nadir dan puak-puak munafiqin ini sebagai penakut, pengecut, wa tafarruqil kalimah, pemecah belah masyarakat, wa tanzir, dan Allah Ta'ala buat bandingan cara-cara kelicikan munafiqin dan Yahudi untuk menjatuhkan umat Islam, bitaghriri syaitan, dengan kelicikan tipu daya syaitan kepada orang-orang kafir
dan mereka akan menyesal di akhirat esok yang tidak ada faedah. Yang ketujuh, taujihul amri lil mu'minin bi taqwallah. Allah Subhanahu wa taala beri bimbingan dalam ayat ini supaya orang Islam sentiasalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan larangan daripada tasyabbuh, meniru-niru perbuatan orang fasik yang jahat, yang sentiasa khianat untuk menjatuhkan Islam, menghina umat Islam. Bahkan mereka buat perancangan sampai mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat jauh jarak perbezaan antara orang betul-betul beriman dengan orang yang munafikin dan juga yang kapitulin. Yang ke-8, bayanu azamatil Quran wa jalalatihi. Allah jelaskan keagungan Quran dan kemuliaan Al-Quran, dan menyatakan orang yang baca Quran dengan khusyuk, dengan faham, dengan tadabbur mereka akan jadi ahli Quran yang begitu khusyuk hati mereka. Hati dia khusyuk. Yang ke-9, khutimati suratul karimah. Allah Ta'ala akhiri surah yang mulia ini dengan menyebut beberapa nama Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, dan beberapa sifatnya yang maha tinggi, iaitu ayat 3 ayat terakhir suratul Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sampai ke akhir. Banyak nama-nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir Lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi ayat ini Allah Ta'ala kumpulkan kepada kita untuk apa? Biar kita tahu, kita kenal beberapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Beberapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mesti kita kena tahu dan kita kena kenal. Jadi tidak kita tak tahu apa. Baik para jemaah sekalian, itu dalam tafsir Al-Munir, Al-Muharrar. Sekarang kita berpindah pula kepada tajuk dia. Di bawah tajuk Al-Munasabat, tanda munasabatuha lima qablaha. Munasabah ayat ini, surah ini dengan surah Al-Mujadilah. Apa munasabah? Ini menarik. Tazharu, terserlah ataupun terzahirnya munasabah surah Al-Hasyr dengan surah Al-Mujadilah dengan 3 dimensi, 3 sudut. Yang pertama, disebut dalam surah Al-Mujadilah man haddallaha wa rasulah, kumpulan yang menentang Allah dengan Rasulnya. Wa man qatala minas sahaba aqribahu yaumal badrin, dan bagaimana dalam peperangan Badar berlaku pertempuran di antara keluarga, berlaku baloh anak-beranak. Hak ni terpaksa lawan anak beranak sendiri, dan ada yang berlaku perbunuhan. Wa fi awwali hadhihi surah, dalam surah ini, suratul Hasyr, Allah Ta'ala sebut sesiapa yang menentang Allah dengan Rasulnya, siapa yang menentang Allah dengan Rasulnya, dan apa yang berlaku kepada Bani Nadir yang dihalau keluar dari Madinah. Wa qad hadatsatil ghazwah, peristiwa ini terjadi selepas peperangan Badar. Perang Badar, mana dalam perang Badar anak beranak baloh berperang, bertempur di situ. Dalam peperangan ini tidak anak beranak, jiran tetangga Yahudi duduk di Madinah, mereka jahat, mereka telah membuat satu perkara yang di luar daripada batasan kewarasan,
batasan perjanjian, tapi itulah yang dibuat oleh mereka. Yang kedua, akhbarallahu fi akhiris sabiqah, dalam suratul Mujadilah Allah cerita tentang pertolongan Allah kepada Rasulnya dalam ayat kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah sudah tetapkan bahawa Allah dengan Rasulnya, orang mukmin akan menang. Dari ayat ini, dalam surat awal suratul Hasyri, Allah nyatakan kemenangan itu. Mana? Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Allah Ta'ala datangkan tentera-tentera, bala tentera menyerang Bani Quraizah tanpa mereka sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru', dan Allah campak ke dalam hati pokok Yahudi ini perasaan takut. Mana dalam suratul Hasyri, surah Mujadilah Allah nyatakan nak bagi kemenangan, suratul Hasyri dinyatakan tempat kemenangan itu. Alhamdulillah. Itu kaitan. Yang ketiga, kasyafallahu fi surah, dalam surah Mujadilah Allah Ta'ala telah dedahkan sebahagian daripada kerenah munafikin dan Yahudi yang berkasih sayang sama-sama dia, dan Allah Ta'ala sebut dalam surah ini apa yang terjadi kepada Yahudi dan bagaimana sikap munafik yang begitu jahat nak membela Yahudi itu. Itu tiga kaitan. Untuk detailkan maklumat sedikit, saya syorkan tuan-tuan baca buku yang kita nota yang saya tulis ini, iaitu Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Kita letak di bab yang terakhir, dia separuh akhir itu, tajuk dia Peperangan di Madinah. Peperangan di Madinah. Jadi ana letak di sini Yahudi di Madinah. Tengok muka surat 200. Bagi yang ada buku ni, muka surat 200. Tajuk dianya Peperangan Bani Qainuqa. Yahudi ni ada 3 kumpulan di Madinah. Yang pertama nama dia Bani Qainuqa. Siapa dia Bani Qainuqa ni? Tengok, setelah Islam bertapak di Madinah, antara perkara utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah menandatangan buat perjanjian damai dengan Yahudi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berhati-hati dan memeteraikannya secara bertulis. Mana perjanjian ini buat bertulis. Kaum muslimin tidak pernah cuba mengkhianati perjanjian ini atau mempertikaikan isi kandungannya. Orang Islam dia pegang dengan janji. Hak duduk main tanda tangan lepas tu sengih bata ni puak-puak Yahudi ataupun Yahudi lah yang buat perjanjian. Munafikin dia duduk di Islam pada zahirnya. Tetapi Yahudi yang memang yang sifat asas mereka adalah berkait rapat dengan penipuan, pengkhianatan dan pembelotan, tidak dapat lari daripada tradisi ini dan mula menimbulkan kekacauan serta huru-hara dengan tujuan untuk menggoyahkan perpaduan umat Islam. Antara contoh yang dibuatnya iaitulah Syas bin Qais, seorang Yahudi yang sudah berumur tetapi sangat kafir dan sangat jahat terhadap Nabi sallallahu dan umat Islam di Madinah. Maka selepas berlaku peperangan Badar tahun 2 Hijrah yang mendapat kemenangan kepada Islam yang begitu besar, Yahudi semakin sakit hati, semakin hasad dan dengki, benci kepada Islam dengan beberapa perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan kerenah mereka. Mereka mula menjalankan aktiviti jahat dan provokasi terhadap kaum muslimin secara terang-terangan di tempat-tempat awam. Jadi yang pertama sekali batal perjanjian Yahudi Bani Qainuqa. Tulis Yahudi Bani Qainuqa, mereka cuba khianat kepada Nabi. Peristiwa ini berlaku selepas peperangan Badar, yang di tahun yang Syawal, tahun yang kedua Hijrah. Baik, yang ni Qainuqa ni kita bincang dalam surah lain. Adapun Bani Nadir yang disebut-sebut dalam kisah kita ini, kejahatan Yahudi tidak terhenti setakat Bani Qainuqa saja. Mereka mula mengkhianati perjanjian
dan perbuatan-perbuatan yang lain. Rasulullah sabar dengan kerenah mereka. Pada satu ketika, anda nak jadi cerita ni, beberapa orang sahabat telah pergi jumpa Bani Nadir untuk meminta pertolongan nak bayar diat pampasan yang mesti Nabi bayar kepada Bani Kalb untuk dua orang laki-laki yang telah dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari secara tak sengaja. Jadi nak pergi berunding, nak bayar diat. Jadi puak-puak Yahudi ni ambil kesempatan, tengok ni, ambil kesempatan nak bunuh Nabi ketika Nabi berada di kampung mereka. Amr bin Jahsh, ya, di antara yang paling jahat antara mereka, dia kata gini, aku naik, Nabi duduk bawah, mana Nabi duduk tepi rumah ni, kita kata sini, duduk bayar teduh ini kan. Jadi puak Yahudi kata tak apa, ni Amru ni, dia kata aku naik atas bangunan ni, aku campak batu, mati Muhammad. Punyalah jahat. Maka bila dia nak buat projek ni, Jibril datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat keluar daripada ni, mereka nak campak batu atas kepala. Jadi Nabi kita pun keluar balik, tak sempat habis berunding. Tak sempat habis berunding. Tak lama kemudian Nabi kita hantar Muhammad bin Maslamah sebagai wakil untuk memberi amaran kepada Yahudi Bani Nadir, di mana mereka hendaklah keluar meninggalkan Madinah, keluar dengan baik dalam masa 10 hari, tempoh 10 hari. Sebab dia sudah jahat nak bunuh Nabi. Kalau tidak, semua kamu akan dibunuh. Sudah. Bila dengar hukuman ini, ketua munafik nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul memainkan peranan busuknya mendesak Yahudi, jangan endah, jangan keluar. Kami akan beri bantuan untuk membela kamu. Muduklah kota kamu, kota yang kuat ni, duduk sini, jangan lari. Kita akan beri bantuan 2,000 orang pengikut, serta menjamin bantuan akan datang daripada Bani Quraizah dan Bani Ghatafan. Mana akan mari orang lain. Tapi Yahudi itu perangai macam itulah. Tak usah duduk percaya dengan dia. Cerita panjang dia, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, kita tunggu dalam ayatnya nanti. Ini muqaddimah mim babit tashwiq. Kita nak para pelajar rasa semangat nak dengar dan apa yang terjadi kepada Bani Quraizah. Itulah berlaku peperangan ini. Tunggu dalam tempatnya nanti insya-Allah. Yang tak sabar-sabar dipersilakan untuk baca buku Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah yang dicatatkan oleh Abu Anas untuk membantu para jemaah haji pergi ke Madinah untuk mendapat maklumat tentang sejarah-sejarah Madinah, Masjid Nabi dan sebagainya. Dan jangan lupa kembar dia, iaitu Makkah Mukarramah, untuk nak mengenali sejarah Makkah yang begitu bersejarah. Baik para pelajar sekalian, itu kelebihan-kelebihan yang ada dan maklumat yang diberi. Sebagai penutup, kita pergi kepada beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan suratul Hasyri. Beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan suratul Hasyri. Ada hadis, tapi hadis dia ni ada sedikit perbincangan para ulama tentang sanad dia tu. Baik, hadis yang pertama tentang sebab nuzul suratul Hasyri ini. Daripada Sa'id bin Mansur dan juga daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Sa'id bin Jubair yang kita baca tadi, dia pergi tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair, dia kata Sa'id bin Jubair ni tabi'in. Dia ni tabi'in, dia pergi tanya Ibnu Abbas tentang suratul Hasyri. Qala suratul Nadir. Surah ini surah Bani Nadir. Sebab apa surah Bani Nadir? Sebab cerita Bani Nadir ada dalam surah ini yang kita akan baca nanti insya-Allah. Apa dia cerita? Ceritanya telah kita sebutlah tadi kan. Mereka ini akan keluar daripada Madinah. Sebelum keluar tu, dia runtuhkan rumah-rumah dia,
dia pecah mana-mana boleh pecahkan supaya tidak dimiliki oleh orang Islam. Kata orang panggil kenak lah, maknanya kalau rumah aku tinggal ni kalau orang masuk ni tak boleh duduk lah. Gitulah ibaratnya. Tak boleh nak duduk dah sebab sudah dirusakkan oleh mereka sendiri. Baik, kita pergi kepada kelebihan surah Al-Hashr ini. Dalam hadis yang dikeluar oleh Imam Tirmizi dari Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar, dia diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, man qala hina yusbih, siapa dia baca 3 kali pada waktu pagi. Baca mana? Ayat yang awak baca tu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian dia baca 3 ayat terakhir suratul Hashr. Tadi yang kita dah baca tadi, 3 ayat terakhir suratul Hashr, iaitu huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim sampai kepada akhir surah. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia dalam hadis ni, dia kata siapa dia baca hadis ni, wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin, Allah Ta'ala hantar mari 70,000 malaikat duduk mendoakan kepada orang baca tu, baca ayat ni. Kalau dia mati pada hari tu, mati syahid. Siapa dia baca waktu petang, sama juga sampai ke pagi dia punya cover. Cuma hadis ini, tanda pelajar, hadis ini masyhur. Kalau yang tak nak tulis tu, ana dah letak hadis ni dalam buku bacaan zikir pagi petang yang pertama sekali. Bacaan yang pertama tu sebelum ayat kursi, kita dah sebut dah ni. Diriwayatkan hadis siapa membaca 3 kali pada waktu pagi atau petang, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, 3 akhir ayat surah Al-Hashr, kalau dia mati pada malam tu mati atau syahid. Kalau mati pada baca pagi, mati siangnya syahid. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi, cuma sanad dia isnaduhu dhaif. Tulis. Al-Imam Nawawi kata sanad dia dhaif, dan muhaqqiq yang mutaakhir juga mengatakan sanad dia dhaif. Tapi kalau kita nak baca atas dasar dia tu ayat Quran dan ada riwayat ini, kita mengatakan boleh kita baca, tapi tidaklah kita nak nisbahkan kepada Nabi secara mutlak sebab sanad dia tidak sahih. Itu hadis yang pertama. Ada lagi hadis lain, hadis An Zaid Ar-Raqashi an Anasin. Sama jugalah. Dia kata man qara'a akhir, siapa dia baca akhir suratul Hashr bermula daripada lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Undur sikit lagi daripada ayat 21. Ayat 21 lagi. Sampai ke akhir surah, famata min lailatihi mata syahidan. Mana kalau baca petang, mati malam tu syahid. Baca pagi, mati siang tu syahid. Tapi hadis ni sama juga, kata di Al-Iraqi isnaduhu dhaif. Maka kesimpulannya hadis-hadis yang tentang menyebut tentang kelebihan bacaan suratul Hashr ini dhaif dari sudut sanadnya, wallahu alam. Cuma sebagaimana yang dikhilaf telah, kalau kata dalam bab fadail, kalau kita nak baca, insya-Allah. Tapi jangan kata inilah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sanad dia lemah. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita para pelajar sekalian. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita mula daripada ayat pertama. Ayat yang pertama suratul Al-Hashr, InsyaAllah, kepada beberapa ayat yang seterusnya, mungkin sampai ayat 5, ayat 1 hingga 5 ataupun sekitarnya lah. Tandalah pelajar-pelajar yang berminat untuk buat kajian awal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.